Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Razin bin Ishaq, bernombor matrik A168120. Saya dari program Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebagai pengetahuan, Dr. Mahiram binti Ahmad sebagai penyela bagi tugasan latihan ilmiah saya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membentangkan latihan ilmiah saya yang bertajuk Kaedah Terjemahan Jumlah Fi'liyah dalam Surah Luqman. Slide ini menggambarkan secara keseluruhan mengenai kajian yang akan dijalankan. Antara perkara yang dijelaskan ialah latar belakang kajian, pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, limitasi kajian, metod kajian, kajian literatur, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Sedikit latar belakang kajian. Aktiviti terjemahan merupakan satu keperluan kepada masyarakat untuk perkembangan tamadun dalam proses pemindahan ilmu pelbagai bidang dan juga bahasa-bahasa di seluruh dunia. Begitu juga dengan aktiviti penterjemahan Al-Quran yang telah banyak dilakukan dalam pelbagai bahasa di seluruh dunia. Terjemahan Al-Quran merupakan perpindahan makna sesuatu perkataan atau ayat Al-Quran daripada bahasa Arab kepada bahasa sasaran dengan memelihara bentuk gaya Al-Quran tanpa sebarang penjelasan, menurut Muhammad Syukri 2003. Menurut Ahmad Zulfadli 2013, kerja penterjemahan Al-Quran merupakan perkara yang dianggap sebagai satu keutamaan bagi umat Islam di seluruh dunia pada masa sekarang. Justeru, kerja-kerja penterjemahan perlu dilakukan untuk memperoleh kefahaman yang baik akan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal ini kerana Al-Quran merupakan sumber rujukan dan panduan utama umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seterusnya, pernyataan masalah. Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Masalah timbul apabila bahasa Arab itu tidak mampu difahami oleh semua orang, melainkan oleh penutur asal bahasa itu dan juga mereka yang belajar dan menguasai bahasa Arab. Maka di sini perlunya untuk menterjemahkan Al-Quran ke bahasa lain agar kandungannya boleh difahami oleh orang Islam yang tidak memahami bahasa Arab, menurut Mahiram dan Ijlal 2018. Oleh itu, kajian ini akan membincangkan satu topik bagi mengisi kejurangan yang ada. Kajian yang dijalankan ini memberi penekanan kepada struktur ayat dalam terjemahan Al-Quran. Seterusnya ialah persoalan kajian. Yang pertama ialah berapakah bilangan jumlah fi'liyah yang terdapat dalam surah Luqman? Dan yang kedua, apakah kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan jumlah fi'liyah tersebut? Seterusnya ialah objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti bilangan jumlah fi'liyah yang terdapat dalam surah Luqman. Yang kedua, mengenal pasti kaedah terjemahan yang digunakan ketika menterjemahkan jumlah fi'liyah dalam surah Luqman. Seterusnya ialah kepentingan kajian ini dijalankan. Kajian ini bertujuan menganalisis dan mengenal pasti bilangan dan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan jumlah fi'liyah dalam surah Luqman. Dapatan kajian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dalam memberi kefahaman terhadap metod penterjemahan yang digunakan oleh penterjemah dalam Al-Quran di Malaysia. Selain itu, diharapkan juga bahawa kajian ini dapat dijadikan sumber rujukan oleh para penuntut ilmu yang mendalami bahasa Arab bagi meneliti kaedah tata bahasa Arab yang terdapat di dalam Al-Quran. Kajian ini juga dapat mengenali dengan lebih mendalam
tokoh terjemahan Al-Quran yang terkenal di Malaysia. Seterusnya, diharapkan dapat memberi perspektif yang baru dan lebih segar dalam bidang penterjemahan Al-Quran. Seterusnya ialah limitasi kajian. Kajian ini hanya menfokuskan kepada jumlah fi'liyah atau ayat kerjaan dalam bahasa Arab berdasarkan konteks ayat Al-Quran. Surah Luqman telah dipilih sebagai korpus kajian supaya fokus kajian tidak jauh tersasar. Seterusnya, kajian ini juga mengguna pakai kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengenalan Al-Quran karangan Syekh Abdul Wahab Basmeh. Seterusnya ialah metod kajian. Terdapat 3 kaedah yang digunakan dalam kajian yang dijalankan ini. Yang pertama ialah kajian kualitatif, iaitu kajian kepustakaan. Yang kedua ialah kaedah analisis dokumen, yang ini bahan primer dan juga bahan sekunder. Dan yang ketiga ialah kaedah analisis data, yang ini surah Luqman dan kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengenalan Al-Quran. Seterusnya ialah kajian literatur. Subtopik yang pertama ialah kaedah terjemahan Al-Quran. Bahrum Faizan dan Haziah Hussein tahun 2014 menulis artikel yang berkaitan kaedah terjemahan Nas Al-Quran dalam tafsir Nur Al-Ihsan. Yang kedua ialah Aminah Muhammad Syauqi dan Haziah Hussein 2017, konsep penterjemahan makna Al-Quran dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya ialah Mahiram Ahmad dan Ijlal Sajah Elias Miraj 2018, kaedah penterjemahan kinayah dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Subtopik yang seterusnya ialah analisis jumlah fi'liyah. Muhammad Asfarizan 2017, penguasaan jumlah ismiah dan jumlah fi'liyah dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan agama. Baharudin 2012, analisis kontrastif struktur asas ayat bahasa Arab dan Melayu. Yang seterusnya Muhammad Uzaini dan Muhammad Azhar 2017, kemahiran menulis jumlah bahasa Arab dalam kalangan murid sekolah menengah. Dan subtopik yang terakhir ialah tafsir pimpinan Ar-Rahman. Azmi Subihi tahun 2013, terjemahan surah Al-Qiyamah ke bahasa Melayu, satu analisis perbandingan. Yang seterusnya Ahmad Zulfadli No'man 2013, terjemahan makna perintah dalam surah Al-Baqarah, analisis perbandingan antara terjemahan tafsir fi zilal Al-Quran dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tuntasnya, kajian berkaitan kaedah terjemahan Al-Quran, jumlah fi'liyah dan tafsir pimpinan Ar-Rahman banyak dijalankan oleh para pengkaji dan penyelidik terdahulu. Oleh itu, kajian ini akan membincangkan satu topik bagi mengisi kejurangan yang ada. Kajian yang dijalankan ini memberi penekanan kepada struktur ayat dalam terjemahan Al-Quran. Dengan itu, kajian ini cuba mengenal pasti bilangan jumlah fi'liyah yang terdapat di dalam surah Luqman dan mengenal pasti kaedah terjemahan yang digunakan ketika menterjemahkan jumlah fi'liyah dalam surah Luqman. Sebagai penutup, kajian yang mempunyai 2 objektif utama ini dibentangkan secara deskriptif berdasarkan kajian kualitatif. Penyelidikan ini menumpukan kepada kaedah terjemahan jumlah fi'liyah dalam surah Luqman dengan menggunakan kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengenalan Al-Quran sebagai rujukan utama. Hasil kajian diperoleh daripada analisis data dan analisis kandungan berdasarkan kajian-kajian terdahulu. Dapat disimpulkan bahawa aktiviti penterjemahan ayat kerjaan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu bukanlah sesuatu yang mudah dan memerlukan daya usaha yang baik. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.